Nabi menyebut pencuri yang paling jahat. Dengar kan? Kita dengar dah. Tak apa, ulang balik. Dah dengar, ulang lagi sekali, tak apa. Nabi menyebut dalam hadis dia, aswa'us sariqatil ladzi yasraqu salatahu. Qalu wa kaifa yasriqu salatahu? Qala la yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Hadis riwayat Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Hadis sahih. Apa makna dia? Rasulullah kata, sejahat-jahat manusia, sejahat-jahat pencuri adalah mereka yang mencuri ketika solatnya. Rasulullah bercerita kepada sahabat ni. Lalu sahabat tak faham, macam mana mencuri dalam solat? Sahabat bertanya, bagaimana Rasulullah yang dikatakan pencuri yang paling jahat tu ketika mencuri dalam solat? Bagaimana dia mencuri dalam solat tu? Lalu jawab Rasulullah, mereka la yutimmu ruku'aha wala sujudaha, iaitu mereka yang tidak menyempurnakan sujud rukuk dia dan sujud dia dalam solat. Baru kita tahu rupanya orang yang rukuk tak sempurna, sujud pun tak sempurna, maka dia adalah pencuri yang paling jahat. Kita ingatkan orang curi duit berbilion-bilion tu orang jahat? Tak. Hadis ini, yang paling jahat, pencuri yang paling jahat, orang yang mencuri ketika solat. Jadi maknanya kita janganlah menjadi apa yang Nabi sebut, mencuri dalam solat dia. Bukan mencuri barang, bukan mencuri duit. Itu juga orang dalam masjid surau mencuri. Itu lain. Ini mencuri dalam semayang dia tak buat rukuk dan sujud yang sempurna. Lebih kurang yang dia buat. Ini hati-hati. Rukuk yang sempurna macam mana? Rukuk yang sempurna. Bila kita rukuk, Nabi bagi lagi satu panduan dalam hadis dia. Semua berkaitan dengan hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan kepada para sahabat. Saya nak baca rukuk yang sempurna. Nabi bersabda, wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi thumma hasara zuhrihi. Zuhrihi. Yang bermaksud hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari, hadis sahih, yang bermaksud Nabi ketika rukuk, beliau meletakkan tangannya, kedua-dua tangannya di lutut dan tunduk meluruskan belakang dia. Tunduk meluruskan belakang. Nabi letak tangan pada lutut. Kita letak juga, tapi kita tekan. Betul? Dalam hadis ni dia tak sebut tekan. Dia kata Nabi meletakkan kedua-dua tangannya pada lutut dan tunduk meluruskan belakang dia. Summa hasara zahiri, maknanya dia meluruskan tulang belakang dia, bungkuk. Jadi kita bila nak rokok, bila rokok kita tu yang betul-betulnya adalah berkuat pada pinggang, bukan berkuat pada tangan. Kita berkuat pada tangan kan? Kalau berkuat pada tangan, kalau tangan kita tergelecek tangan kita terbeleot terbeleot, kita macam nak jatuh kan, bongkok dan luruskan tangan, jangan ditekan pada lutut. Bila tekan, kalau kita tergelecek, kita macam nak jatuh kan. Itu ketika rokok yang sempurna tadi, yang dalam hadis Nabi tadi. Baik. Yang kedua, nak tengok sujud pula. Kenapa Nabi kata orang yang mencuri yang paling jahat, pencuri yang paling jahat ni yang yang tidak menyempurnakan rokok dan sujud tu? Kenapa dua ni je? Kenapa Rasulullah tak sebut i'tidal? Kenapa Rasulullah tak sebut ketika duduk antara dua sujud tu pencuri yang paling jahat? Dia sebut rokok sujud. Kerana rokok dan sujud ni lambang ketaatan. Rokok tu kita tunduk. Sujud ni kita patuh. Sebab tu dia rokok, sujud. Banyak ayat menyebut hendaklah kamu rokok bersama-sama orang yang, hendaklah kamu bersolat bersama-sama orang yang rokok. Warka'u ma'ar raki'in. Rokoklah bersama orang rokok. Maknanya dia sebut rokok, sujud.
Dan bila kita sujud, kita memang paling hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sujud tu, maknanya kita doa kita yang kita baca subhanallah ataupun dalam solat hajat kita minta kepada Allah, itu kita paling dekat dengan Allah. Sebab tu sujud dengan rokok dengan sujud ni mesti buat betul-betul. Kalau tak buat betul-betul, Nabi sebut pencuri yang paling jahat. Kerana dia tidak menyempurnakan rokok dan sujud dengan betul. Baik, itu rokok. Baik, kita tengok sujud pula. Hadis Nabi tentang sujud. Nabi menyebut umirtu an asjuda ala sab'ati a'zami ala jabhati wa asyara biyadihi ala atsfihi wal yadaini wal rukbataini wa atra fal qadamaini. Hadis riwayat Bukhari Muslim ataupun muttafaqun alaih. Dua perawi ni Bukhari Muslim tu kita panggil muttafaqun alaih. Apa makna dia? Sujud. Maksud dia, aku diarah. Aku ni Rasulullah. Umirtu, akulah. Umirtu diarah untuk sujud. Aku diarah untuk sujud di atas 7. Asjadu ala sab'ati. Sab'ati itu 7. Dia diarah untuk sujud di atas 7 anggota sujud. 7 anggota. Sujud ni mesti ada 7 anggota tu terletak di atas lantai ataupun atas sejadah. Kalau kurang daripada 7, sujud yang tidak sempurna. Bila tak sempurna, ini yang Nabi sebut pencuri yang paling jahat. Mana 7 anggota tu Nabi sebut di atas dahi. Di atas dahi, dahi iaitu alal jabhati. Jabhati itu dahi, Okey. Dan Nabi menunjukkan ke arah dahinya. Nabi tunjuk dahi dia masa Rasulullah beritahu pada sahabat. Dan kedua-dua belah tangan. Tangan dari dah kena pada tempat sujud sejadah, tangan pula letak atas sejadah. Okey. Dan kedua-dua lututnya itu warukbataini. Warukbataini dua lutut, dua lutut. Lutut tu mana masa kita turun tu, dua lutut tu mesti sentuhlah pada tempat sejadah, Dan kedua-dua kaki, yakni perut jari. Kaki kita tu bila kita sujud dilipatkan dan perut jari tu dikenakan pada sejadah tu. Dilipat, jangan tegak pacak. Kalau siapa sujud pacak ikut hadis Nabi ni tidak sah. Sujud kaki pacak tu ataupun kaki terbalik macam tu, dia tak lipat langsung. Yang ni sebanyak saya tengok. Saya semayang-semayang tengok juga orang depan. Kita nak tahu apa kesilapan dia. Jangan tengok pada saja, dia khusyuk je, tengok sikit. Oh, kaki dia macam ni, banyak kaki yang tak betul. Sujud tu jangan pacak. Sujud tu dilipat dengan jari kaki tu. Wajib lipat, rukun. Bukan nak semua lipat, Ada 1-2 jari yang lipat cukup. Tapi kedua-dua belah tu mesti dilipat masa sujud. Sebab yang 2 jari ni, dua jari kanan dan jari kiri ni adalah salah satu 7 anggota. Salah satu 7 anggota mesti dilipatkan. Ini yang disebut. Dan kepala diberatkan. Kita bila sujud, kita banyak berkuat pada tangan. Jangan berkuat pada tangan sujud tu. Berat kepada kepala. Ada dalam hadis yang lain, Nabi menyebut, kalau kita letak gumpalan kapas, kapal kan, gumpalan kapal, letak tempat sujud, kita sujud atas tu, kapas tu akan jadi rapat. Menunjukkan beratnya kepala kita letak atas sejadah tu. Memberatkan kepala. Tangan sekadar letak je. Kalau kita rokok macam mana? Rokok dia berat pada pinggang. Tangan letak pada lutut, letak saja. Nabi sebut, Nabi meletakkan tangan pada lutut. Dia tak kata Nabi menekan tangan lutut. Kalau menekan, kena sebut menekan. Tak, dia letak je. Dahi pun sama juga. Berat pada dahi dan tangan ni letak saja masa sujud. Itu sujud yang betul. Boleh? Ini cerita orang sihat lah. Kena 7 anggota tu kena pada tempat sujud. Pulau uzur lain. Jadi kena kita buat betul-betul. Yang saya sujud tu saya tengok ada yang tak lipat, ada yang pacak. Ini semua kerana dia tak tahu. Kalau dia tahu, dia buat betul-betul. Dia tak tahu. Jadi orang yang tak tahu, bolehkah kita bagi alasan di akhirat, ya Allah minta maaf aku tak tahu, itu dunia, boleh cakap betul.
Tak boleh. Bukankah menuntut ilmu tu wajib?